إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita pada hari ini di dalam majlis yang dihadiri oleh para malaikat, iaitu majlis ilmu. Yang mana majlis ini juga merupakan suatu kewajiban kepada umat Islam, pada seorang Muslim untuk menghadirinya. Yang mana di dalam majlis kita pada hari ini yang diberi nama dengan kembara Islah ini adalah sebuah majlis, sebuah program ataupun program yang sangat baik untuk membetulkan manhaj, pemahaman seseorang di dalam beragama. Dan kita di dalam kembara Islah ini sudah dihadirkan beberapa asatidzah, yang mana dalam pertemuan yang pertama dengan tajuk fa aina tadhhabun, ke mana kamu nak pergi. Kemudian di dalam pertemuan yang kedua, ilmu lawan jahil, anda pilih yang mana? Kemudian pada pertemuan kita yang ketiga, di dalam kembara Islah ini, Al-Quran, dari mana kamu ambil agamamu? Kemudian yang keempat, yang sudah pun kita pelajari, cinta Nabi, ikut Nabi. Maka pada hari ini adalah pertemuan yang kelima, sesi yang kelima untuk kembara Islah kita ini berkenaan bagaimana kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kaedah emas, kaedah yang sangat bernilai bagaimana kita ingin mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa setiap ilmu ini, setiap bidang ilmu, setiap seni ilmu itu, dia mempunyai disiplin dan kaedah yang tersendiri, yang mana ia perlu dipelajari, perlu kita ketahui agar kita tidak menyeleweng, tersasar di dalam pelaksanaan. Maka begitu juga dalam
usaha kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu ada disiplin, perlu ada kaedah. Bukan al-kaedah. Dia ada dua tu. Al-kaedah yang betul dan al-kaedah yang salah. Kita kena ada disiplin dan kaedah yang betul, yang perlu diikuti oleh orang yang mendakwa, yang mengatakan dia cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah tiga kaedah tersebut yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu? Yang pertama adalah ta'zimun nas, ta'zimun nusus, ta'zimun nas ataupun ta'zimul adillah. Kaedah yang pertama adalah mengenai nas, mengenai dalil. Yang mana tentang dalil ini kita kena agungkan dia, kena meletakkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu berada sentiasa di hadapan kita, dan ia diagungkan, ia dimuliakan, diberikan pengiktirafan, ihtiram dengan sebenar-benar ihtiram. Lepas ni tak ada orang tua buat, lepas ni tak ada apa aku ajar aku dulu. Tidak. Di dalam prinsip kita beragama, kaedah ini, kaedah yang pertama, kita mengagungkan nas, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan As-Sunnah ini, mestilah melebihi kata-kata guru-guru kita. Al-Quran dan Sunnah itu yang kita agungkan itu, dia mesti melebihi pendapat, perasaan dan akal kita. Al-Quran dan Sunnah itu kita mesti agungkan dia melebihi kata-kata orang, pemimpin-pemimpin kita dan seterusnya. Inilah kaedah yang pertama dalam usaha kita mencontohi, mengikuti ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sidqul ittiba' lah? Sidqul ittiba', benar-benar kita berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kaedah pada hari ini yang pertama, dan insya-Allah pada pusingan yang ke-6 kita ada sambungan lagi nanti. InsyaAllah kita kena istiqamah di dalam menelusuri 12, orang kata apa, 12 jenjang kuliah-kuliah kita ini yang sudah disusun dengan baik satu persatu. Tapi hari ini kaedah yang pertama adalah mentazimkan, mengagungkan nas itu melebihi segala-galanya, akal, fikiran, kata-kata orang dan sebagainya. Maka kita boleh lihat bagaimana Al-Quran ataupun As-Sunnah serta para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in mengagungkan nas, mengagungkan As-Sunnah melebihi segala sesuatu. Banyak. Melebihi perasaan dia, melebihi pendapat dia, melebihi kata-kata orang. Ada sebuah hadis daripada Abu Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
termasuk juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, contoh hadis lah, contoh sunnah, contoh Quran, banyak lagi contohnya bagaimana para sahabat, bagaimana dalil daripada Al-Quran dan hadis menunjukkan kita mesti menta'zimkan an-nas itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innaha satakunu, sesungguhnya nanti akan terjadi, akan ada, ba'di, setelah kewafatanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada atharatun, pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, hak-hak rakyat tidak ditunaikan dengan baik. Kemudian kata Nabi, wa umurun, dan akan berlaku beberapa perkara, baik daripada pemimpin itu ataupun yang lain, tunkirunaha, perkara-perkara yang kamu tolak, kamu tak suka, yang kamu ingkari. Bukan begini Nabi ajar kita, tetapi ia berlaku. Agak-agak kalau kita pakai perasaan pada hari ini nak bincang pasal pemimpin, kalau kita meletakkan emosi, fikiran, pendapat kita, pasti akan lain yang berlaku. Akan berlakulah seperti Tunisia, akan berlaku seperti apa yang berlaku di Mesir, akan berlaku seperti apa yang berlaku di Lebanon, Libya, di Yaman, di Bahrain dan sebagainya, iaitu pemberontakan rakyat disebabkan pemikiran mereka mesti menjatuhkan pemimpin yang zalim. Sebab itu kalau nak bincang pasal masalah ini, mesti menta'azimkan nas. Nak bincang masalah pemimpin, masalah apa saja, kita punya pendapat, akal-akalan, kita punya perasaan, rasa-rasa kita, kita letak tepi. Nak bincang masalah kita, rakyat dengan pemimpin, nas, dalil, Al-Quran, Al-Hadis, semua kena buka hati dia, dengar, taat dan tunduk. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan rakyat kepada pemerintah dia? Maka Nabi dah bagi tahu awal. Dia kata akan terjadi nanti, setelah kewafatanku, pemerintah yang memang tak adil pun dalam beberapa perkara. Dia tahan hak kita, dia ambil hak kita, perkara-perkara yang kamu ingkari. Qalu, maka sahabat bertanya. Sebab sahabat ada sifat menta'zimkan nas, yang mana nas itu keluar daripada Nabi SAW. Nabi dulu, Quran dulu. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah dalam menghadapi cerita-cerita, perkara-perkara pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Nak cabut pedang kah? Ataupun kita nak letupkan sebagai pemberi peringatan kepada kerajaan ataupun pemerintah? Tidak, bukan begitu. Pedang-pedang sarung, bom-bom jangan diletupkan, jangan buat. Bukan tugas kita nak pegang bom ni, itu tugas tentera. Apa yang terjadi di Jakarta,
Itu bukan cara Islam, itu bukan cara sunnah. Orang yang tidak menta'zimkan nusus dengan cara yang betul, dipakai juga tapi dengan cara yang menyeleweng. Kata Nabi SAW dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat, kalau benda ni berlaku bagaimana? Qala, maka Nabi kata begini, tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Kamu sebagai rakyat, kamu kena tunaikan kamu punya tugas, tanggungjawab, kewajipan. Apa kewajiban rakyat kepada pemerintah dia? As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Selama perintah itu tidak mengenai, tidak ada kena-mengena dengan maksiat, maka kita kena taat. Kalau disuruh buat maksiat, tak bolehlah. Tetapi kepada pemerintah yang zalim ini, kata Nabi, orang yang memegang tampuk pemerintahan dia zalim, dia tidak adil, dia tahan hak kita, maka bukan berontak. Tetapi kamu sebagai rakyat, kata Nabi, kamu tunaikan hak kamu kepada dia, kepada pemerintah, iaitu menyokong apa yang baik, bersama-sama kepada apa yang ada maslahah, ada kebaikan, khair, dan tidak campur tangan dalam urusan maksiat. Memang dia zalim, dia buat maksiat, tapi kita bukan mengiktiraf maksiat dia. Kita kena benci dengan maksiat itu, tetapi tidak boleh memberontak, menjatuhkan pemerintah itu. Bahkan salaf mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah agar mereka menjadi baik, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, wa tas'alunallaha alladhi lakum, dan hendaklah kamu berdoa meminta kepada Allah hak-hak, harta benda yang memang sepatutnya menjadi hak kalian, tetapi ditahan, dirampas oleh orang yang zalim, oleh pemerintah yang zalim. Kamu jangan lawan, tetapi hak kamu yang dirampas itu, tas'alunallaha, kamu kena bangun malam, kamu kena doa pada Allah, ya Allah, pemerintahku seorang yang zalim, islahkan dia. Macam mana kita nak dapat hak kita? Kita kena doakan mereka menjadi baik. Sebab itu Allah kata, Nabi kata, tas'alunallaha alladhi lakum, kamu kena minta pada Allah supaya dikembalikan hak kamu itu. Dengan cara bagaimana? Agak-agak kita doakan dia menjadi baik. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, kau tolong islahkan pemerintah-pemerintah kami supaya dia sedar akan kewajipan dia, bertaubat dan mengembalikan hak-hak kami. Itu cara dia. Bukan dengan cara naik atas pentas, bentak-bentak, jerit-jerit, kita nakkan keadilan. Wah, itu macam di politik yang cakap hebat. Politik ni ramai ikut ni. Kita nakkan ketulusan. Itu bukan nasihat. Nasihat sembunyi-sembunyi, doa kepada Allah SWT agar mereka menjadi baik. Saya pergi umrah, tuan-tuan. Pada tawaf yang ke-6, tawaf tu apa saya buat? Itu khas untuk pemerintah doanya. Saya dah niat pada awal. Sahabat-sahabat kita, Ustaz, doa musafir ini mustajab, Ustaz. Betul. Dalam perjalanan Ustaz, dalam umrah Ustaz, tolong doakan pemerintah kita. Itu ahlu sunnah, itu salaf. Kata salaf, seandainya aku tahu doaku ini makbul, mustajab, maka aku akan doakan kebaikan buat pemerintah. Bukan caci maki, bukan tulis bukan-bukan dalam internet. Bukan begitu. Kalau ada kesalahan, hantarkan orang yang patut, yang berwibawa untuk menasihati dia dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi. Kemudian kita sebagai rakyat bersabar. Nabi suruh kita bersabar.
Berdoa, kamu kena bangun, rakyat kena bangun. Berdoa di waktu malam. Meletakkan perasaan jauh, mendahulukan nas, menta'zimkan nas dalam segala urusan. Tapi ramai orang tak sabar kan? Dia pakailah baju warna hitam contohnya. Dia pakai baju warna putih contohnya, untuk menunjukkan apa yang ada dalam hati mereka. Konon-kononnya perhimpunan aman. Sekali kena cocok, bergaduh, bertembak-tembak sesama sendiri. Sebab itu bukan cara Islam. Cara Islam, bangun rakyat, bangun malam. Apa yang diwajibkan oleh pemerintah selama tidak maksiat, buat. Walaupun tak sama dengan selera hati kita, buat. Menta'zimkan nusus, mengagungkan nas-nas Allah itu, nas-nas daripada Allah dan daripada Nabi. Kalau nak berbincang tentang pemerintahan yang zalim dengan perasaan, maka kerajaan akan jatuh dan menjadi huru-hara. Kena sabar. Apa petunjuk agama, nas didahulukan. Dalam satu hadis yang lain, saya akan bacakan hadis daripada Abu Yahya Usaid bin Khudair, muttafaqun alaihi. Saya tak sebutkanlah nombor-nombornya, tapi muttafaqun alaihi sudah kuat. Termasuk juga Imam Ahmad ibn Hanbal juga dalam musnad dia. Nabi kata innakum satalqawna ba'di atharatan. Kamu semua nanti, kata Nabi, akan berjumpa dengan jenis pemerintahan yang mementingkan diri sendiri, mementingkan kroni-kroni. Kalau ada kerajaan, ada projek, dapat ke kroni dia. Kita ni yang jujur tak dapat projek. Biasa tu. Hak kita dirampas dan sebagainya tadi, sama cerita dia. Apa nak buat? Maka Nabi kata, fasbiru, hendaklah kamu bersabar. Sabar ni perkataan yang senang aja. Sabarlah kan, senang. Tetapi praktikal amat payah. Dia memerlukan kekuatan iman. Orang dah ambil macam-macam pada kita, zalim pada kita, sabar. Fasbiru, kata Nabi. Sampai bila nak sabar? Fasbiru hatta talqawni alal haudi. Hendaklah kamu bersabar. Sabar, jangan memberontak. Sabar sehingga kamu menjumpai aku, menemui aku di Telaga Kautsar. Ini nas. Kita kata, ini apa jumut, benda tak relevan, Syekh. Benda zalim minta nak diam lagi ke? Kita kena ubah. Tukar, ubah, jatuhkan. Kita kata itu bukan cara Islam. Itulah cara Islam. Dia kata, la. Bukan begitu Nabi ajar kita. Bukan begitu Allah ajar kita. Kita kena keluar. Ada kebaikan, kita kena bagi nasihat sikit dengan pemerintah ni, biar kita santap. Tidak. Itu cara Khawarij. Tidak boleh begitu. Nas mesti ditakzimkan. Apabila ada orang datang bertemu Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Ibnu Umar mengatakan bahawa sesungguhnya mayat akan diazab disebabkan ratapan ahli keluarganya. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata sesungguhnya Ibnu Umar tidak berdusta, tetapi mungkin ada tersalah dengar. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengagungkan nas. Sebagaimana tadi bila tabi'in, cerita sebelum tadi, tabi'in ni siapa? Murid sahabat kan? Tabi'in, murid sahabat yang hidup pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini seorang pemerintah yang zalim. Satu riwayat dia membunuh siapa? Abdullah bin Zubair pakai menjanik, pakai pelontar peluru yang batu itu, zaman-zaman barbar tu. Mau tepung.
Dia lempar batu tu. Abdullah bin Zubair berselindung di Kaabah, roboh Kaabah, mati dia. Siapa Zubair? Abdullah bin Zubair sahabat. Sedangkan yang menjadi pemerintah tabi'in pula zalim. Maka pergi kepada para sahabat Nabi masih hidup, contohnya Abu Hurairah, contohnya Ibnu Abbas, contohnya Ibnu Mas'ud, contohnya Ibnu Umar, contohnya. Pergi nak minta izin ni, pemerintah dah bunuh sahabat. Maka tu sahabat ni semua dah tua-tua. Orang kata pakar-pakar rujuk. Minta izin, pemerintah zalim, kita cabut pedang jatuhkan mereka. Sahabat yang 3 orang ni kata tidak. Dia kata fasbiru, kata Nabi, hatta talqauni alal haud. Sabar, jangan kita jatuhkan pemerintah itu, walaupun dia melakukan satu dosa yang besar, iaitu membunuh sahabat. Sebab kalau dibenarkan mereka mencabut pedang-pedang berdasarkan fatwa sahabat, maka tidak akan ada lagi keamanan dan berlakulah tumpah darah sesama muslim. Sedangkan Nabi mengatakan la zawalu dunya, hancurnya dunia ini, binasanya dunia ini, ala Allahi ahwan, la zawalu dunya ahwan ala Allahi, hancurnya dunia ini sangat mudahlah, perkara kecil lah di sisi Allah, min qatli rajulin muslim, daripada membunuh seorang muslim. Sebab itu perkara ni jangan berlaku. Maka biar mati seorang, jangan mati ramai. Pertumpahan darah itu siapa nak tanggung nanti? Sahabat tetap dengan manhaj, dengan nas tadi, sabar, kata Nabi. Sabar lagi, sabar, dah mati dah ni. Sabar. Apa hak kamu? Kamu minta pada Allah, doakan pemerintah supaya menjadi baik. Sebab di dalam Islam tidak ada istilah menukar pemerintah. Kalau dalam demokrasi ada. Sistem demokrasi memang ada tukar pemerintah. Tak puas hati, geng A dipangkah geng A, geng B pangkah geng B, siapa menang dia naik. Satu hari nanti geng A akan jatuh, geng B naik. Satu hari nanti B jatuh, geng A naik. Begitu. Itu bukan sistem Islam. Tetapi sistem Islam, seseorang menjadi pemerintah yang agung, dia tidak boleh ditukar sampai dia mati. Abu Bakar, cuba tengok, ada orang ganti dia selama dia hidup? Tidak kan? Setelah beliau wafat, lepas tu naik pula pemimpin yang agung untuk semua. Apakah dia ditukar? Tidak. Umar dibunuh, meninggal setelah beberapa hari. Naik siapa? Uthman dengan syura. Kemudian Uthman meninggal dunia, naik lagi Ali. Betul tak? Kemudian Ali mengalah dengan Muawiyah. Jadi tidak boleh ada dua pemimpin agung dalam satu masa. Ali, tak apalah, mengalah, naik Muawiyah pula, dan seterusnya, Hasan, Hussein dan seterusnya. Tetapi apabila datang sistem demokrasi, permainan orang putih ni, barat ini, daripada Greek asalnya, maka memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih berdasarkan kempen yang dia tergoda dengannya. Itu sistem kita. Maka bolehlah jatuh. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dalam Islam mesti ada ahlul halli wal aqdi, mesti ada syura, orang pandai. Dia akan memilih pemimpin kalau meninggal seorang pemimpin itu. Kalau nak ikut betul-betul sistem dia begitu. Ahli syura dia menentukan siapa yang terbaik. Kemudian meninggal dia ataupun dia dibunuh, maka syura ni akan bangkit lagi syuarat menentukan siapa. Sebab apa? Dalam sistem demokrasi, ini saya lain sikit, tapi tak apa, ada kebaikan. Memilih pemimpin itu hak rakyat. Betul tak? Bila hak rakyat ini levelnya berbeza-beza. Seorang yang tidak berpelajaran tinggi dan seorang ulama, maka suaranya satu sama. Seorang ulama, seorang profesor, maka suara undinya sama dengan seorang pelacur. Betul tak? Sama nilai dia, nilai suaranya sama. Tetapi Islam tidak begitu. Tetapi itulah nasib kita sebagai anak jajahan, dilemparkan satu permainan, maka kita saling jatuh menjatuhkan. Sistem Islam tidak begitu. Pemimpin agung tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh diganti. Tetapi kalau dia zalim, dia dinasihati. Itu dia. Dia ditaati
dan dinasihati, bukan diganti. Itu kita kena faham. Sebenarnya begitu. Tapi yalah, kita sejak dalam perut, lahir dari datuk pun itulah sistem yang bermain di keliling kita. Tapi benda ni perlu dikaji lagi, dibelajar lagi sebenarnya. Bagaimana sistem sebenarnya. Tapi itulah, walaupun perit kita nak cakap, tidak ada istilah menukar pemimpin sebenarnya. Melainkan kalau kita lihat pada nas-nas Al-Quran dan hadis, semuanya mentaati pemimpin dan menasihati kalau mereka menyeleweng. Tidak boleh memberontak. Nak kena sabarlah, manhaj nas nak kena ke depan. InsyaAllah lah mungkin perkara ni akan diulas lagi oleh yang lain kot, yang lebih pakar lagi. Jadi apabila dia datang nak minta izin, sahabat bagi tahu, tak boleh sabar. Ibn Mas'ud meriwayatkan hadis, sampailah kepada kes bagaimana Aisyah mentazimkan nas pula. Bila ada khabar mengatakan bahawa Ibn Umar kata orang yang mati dia akan diazab, akan diseksa disebabkan ratapan ahli keluarganya. Dia kata, ma kadzaba Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak berdusta, tetapi mungkin dia tersilap dengar. Dia kata, mana boleh demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala, nampak tak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 38 dan seterusnya ke atas, la taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Maksud dia, ratapan tu satu dosa besar dalam Islam. Ratapan ada dia punya ancaman dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk Imam Al-Bukhari, di mana orang yang meratap ini akan dipakaikan baju bertembaga dan akan dicampak dalam neraka. Ratapan ni apa? Menangis, terlalak-lalak, jerit-jerit, sebut-sebut kebaikan si mati dan kata, alah, siapalah nak jaga dan lepas ni, alah, hai, koyak-koyakkan baju, buka tudung, alah, matilah Den, matilah eseh. Kalau orang Indonesia pula. Kalau orang Negeri Sembilan, matilah Den, topang keluarga Den dah tak ada, siapa nak pergi makan Den, makan pasir lah, ambil pasir tu tak atas kepala. Itu nak kasi mudah kita, itu ratapan namanya. Koyak-koyakkan baju tu, koyak nampak aurat dia. Lepas tu angkat-angkat kain, duduk-duduk, orang semua tengok. Itu ratapan namanya. Maka akan ada dia punya balasan dia. Dia pakaikan baju tembaga, campak dalam api, dalam baju tembaga besi itu akan dicampakkan penyakit gatal. Dah lah panas, pedih, gatal lagi. Jadi Iron Man lah, Iron Woman lah dalam neraka itu. Hellfire. Kalau Hellfire ada aircon, kalau Hellfire apa nak dikata. Jadi memang ada ratapan tu dosa besar. Kalau orang tu meratap, dia lah berdosa kan? Takkan pula si mati tu pula masuk neraka. Yang tu yang Aisyah balas tu, dia kata tidak, dia kata Allah menyatakan masing-masing mengkedepankan nas, mentazimkan nas. Dia kata mungkin tersilap Ibn Umar. Sebab apa? Tak mungkin begitu. Nas mengatakan demikian Allah. Nampak tak? Masing-masing berhujah dengan nas dulu, bukan dengan kata-kata bagi pendapat saya betul lah tu. Tak ada begitu. Dan nas dulu. Itu cerita dia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu kita, menolak khabar itu dengan takwil kemungkinan Ibn Umar salah mendengar perkara itu. Tetapi hadis itu sahih. Hadis itu memang sahih. Membuatkan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan, kalau si mati itu berwasiat, kalau aku mati besok jangan lupa pakai guni. Orang tu kan pakai guni, nangis bayar RM10 kan. Itu dia tulis wasiat siap-siap, kalau abang mati esok jangan lupa kumpulkan anak cucu semua ratap kematian abang ratap. Maka si mati itu kalau meratap keluarganya berdasarkan wasiat, maka dia akan menanggung dosa dan dosa. Itu betul, kata jumhur. Hadis ni tak perlu ditolak, dia kata. Yang kedua kata, bukanlah maksudnya
bila dia mati, kita mati, anak bini kita ratap kita akan diseksa di akhirat. Tidak. Kita di alam kubur merasa sedih, terseksa kerana merasa sedih dengan apa yang berlaku kepada anak bini kita di atas tu. Dia kata ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kuat, pendapat jumhur. Maksud hadis itu kalau dia berwasiat untuk diratapi, maka dia akan diseksa. Tapi saya nak cerita penolakan Aisyah kepada khabar yang didengar daripada Ibnu Umar tadi. Dia kata kemungkinan salah dengar, bukan begitu maksud dia. Sebab ada orang dengar benda tu, dia harfiah, dia lafziah, dia orang kata letter luck ni bahasa Indonesia lah. Apa, dia ikut zahir hadis saja. Menangis saja, meratap, kita kena seksa. Meratap, kita kena seksa. Itu yang ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini di antara contoh-contoh menta'zimkan nas di dalam kehidupan kita ni berubudiah kepada Allah SWT ini. Banyak lagi kisah-kisah bagaimana sahabat mengedepankan nas Al-Quran dan Sunnah. Para imam contohnya. Para imam juga berpesan kepada kita dalam pesan-pesan para imam dalam kitab, dalam internet semua dah ada dah. Bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berpesan tentang nas ini, tentang nas. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang terkenal, dia kata idza qultu qawlan, seandainya aku berkata dengan satu perkataan, satu percakapan, aku mengeluarkan pendapat fatwa yukhalifu kitaballahi wa khabarar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata pendapatku itu menyalahi, tidak betul, menyalahi Al-Quran dan khabar sunnah daripada Rasul, fatruku qawli, maka apa yang perlu dipegang adalah peganglah Al-Quran dan sunnah itu, tinggalkan pendapat aku kau tinggalkan. Ini imam yang 4. Yang pertama kata begitu, kalau aku punya fatwa menyalahi Quran dan sunnah, maka tinggalkan pendapat aku. Artinya berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan sunnah itu, ta'zimkan dia. Itu dia maksud dia, agungkan benda itu. Sebab itu lebih menyelamatkan daripada perkataan aku sendiri. Al-Quran dan hadis maksum. Ada perkataan para imam, para ustaz, para asatidah tidak maksum. Maka pegang itu, ta'zimkan yang itu. Imam Malik contohnya, dalam beberapa kitab tulisan dikatakan kepada kita, innama ana bashar, hanya saja aku ni manusia biasa seperti kamu. Ukhti'u wa usibu, ada kalanya aku tersilap, ada kalanya aku betul. Fanzuru fi ra'yi, maka kaji balik fatwa-fatwa aku, pendapat-pendapat aku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah, setiap pendapat aku yang memang tepat, kena dengan Al-Quran, nampak tak? Ta'zim Quran, kena dengan Quran, kena dengan sunnah. Fakhudhuhu, maka ambillah, peganglah pendapat itu, sebab dia kena dengan Quran dan sunnah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnata, setiap pendapat yang tak kena, yang tersalah, menyalahi Quran dan sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkan pendapat aku itu. Pegang Quran dan sunnah itu, ta'zimkan dia, agungkan dia. Itu di antara kata-kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang ketiga, imam kita, Imam Nusantara, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi, kalau hadis memang sah daripada Nabi, maka itulah peganganku. Tak ada pendapat lain lagi dah, cukup kita pegang, menta'zimkan nas yang datang daripada Allah dan Rasul. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan ladzi ajma'al muslimun, orang Islam, kaum muslimin dah ijma' ala anna man istabana lahu sunnah, kepada siapa sahaja yang sudah jelas
di depan dia sunnah, di depan dia hadis, dalil Quran an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dah sahih dah, lam yahillalah, maka tidak halal lagi baginya an yada'aha, untuk dia meninggalkan nas itu, sunnah itu, liqauli ahadin, kerana berpegang dengan pendapat seseorang. Ini nasihat-nasihat para imam kita, bagaimana mereka mentazimkan nusus, letakkan Quran dan hadis di depan. Kita tak ada, kejap-kejap ustaz kata, ustaz suruh, ustaz tu nas ke? Itu macam kata Ustaz Najib dulu kan, orang tak faham apa tu sunnah. Sunnah itu apa orang masjid buat kan, sunnah itu apa yang orang kampung buat, sunnah itu apa ustaz kata. Bukan. Nas tu, nas Quran dan hadis tu di depan kita. Apa itu sunnah, itu nas itu. Sepatutnya ustaz ni cakap, tak mau lagi dah lepas ni benda-benda tu. Ustaz ni kata, syekh ni kata, syekh ke perasaan ke akal ke mak kita ke nenek kita ke, nas paling tinggi dalam hidup kita. Imam Ahmad contohnya semua mengatakan demikian. Dia kata, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wala Thawriyya. Jangan kamu taklid, ikut membuta tuli. Apa aku cakap ambil, apa aku cakap ambil. Itu maksud dia. Jangan ikut taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, Al-Thawri. Jangan. Tetapi dalam beragama ni, wa khudh min haitsu akhadhu, hendaklah kamu mengambil agama itu daripada mana imam-imam ini ambil, iaitu Quran dan ta'zim Quran hadis. Dan banyak lagi perkataan para imam, perkataan sahabat dan seterusnya. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kamu kena ittiba', ikut dalil, ta'zimkan dalil. Wa la tabtadi'u, jangan buat benda-benda baru. Yang mana benda-benda baru ni akan dibahaskan dalam jenjang-jenjang seterusnya, insya-Allah dengan lebih detail. Jadi sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita kena mentazimkan dalil dalam hidup kita. Quran dan hadis, itulah kita punya dua perkara yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni bila orang kata ini hadis, saya hadis. Jangan begitu. Saya sunnah. Kau tak ada lain ke? Orang duyung kena marah. Nak murid kita kat duyung, cerita orang kampung, dalam sunnah orang menyinga je muka dia. Sebab apa? Semua kena pada perbuatan-perbuatan orang kampung yang tak sesuai dengan sunnah. Semua dia tebas. Dalam sunnah tuan, dalam hadis begini. Kau ni tak ada kerja lain ke dia? Asyik sunnah aja. Dah betul lah orang tu. Tersebut pula duyung minta maaf lah, tempat kelahiran hang tuah. Tapi orang dia saya tak sebut kan. Duyung tu besar. Di antara contoh-contoh orang yang mendahulukan akal dia, contoh nampak, dia bukan nak dahulukan sunnah tu. Seperti geng-geng yang menolak adanya azab kubur. Mu'tazilah kan, Mu'tazilah dia pun ada sektor-sektor dia juga. Cuba tengok Mu'tazilah kata apa? Mana ada azab kubur? Dia kata orang mati ni kalau dia berdosa pun, dia belum dibangkitkan di akhirat untuk diadili oleh Allah, kemudian dia diseksa. Dia kata belum lagi. Ini mustahil, Syekh, dia kata. Habis tu mana nak letakkan nas-nas yang kita baca tentang azab kubur, yang Nabi kata baca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, min azab jahannam. Ada beberapa lafaz, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ada azab kubur. Dia kata orang belum diadili kena azab ke? Mana mungkin benda ni, dia kata. Menolak nas dengan akal. Begitu juga dengan Jahmiyah contohnya. Dia mengatakan Tuhan tu di mana-mana lah, Allah tu di mana-mana.
Allah tidak bertempat, dia kata. Kalau Allah bertempat, Allah macam manusia. Bila Allah bertempat, Allah macam makhluk. Bila Allah macam makhluk, mustahil Allah tu lemah lah ada tempat. Kita kata ini bukan masalah tempat tak tempat. Ini masalah Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang akan kita sambung nanti dalam kuliah kita Khuzah Aqidatakan. Ambil akidahmu insya-Allah, buku kecil. Dan semua nas kita akan paparkan nas-nas itu insya-Allah. Dia kata tak ada lah, ayat tu kena takwil lah Syekh. Dia pula lagi pandai daripada Allah Subhanahu taala. Sahabat Nabi dengar semua tunduk. Allah istiwa di aras, dia istiwa. Kata tidak mungkin. Kalau Allah dia ada di atas aras, Allah macam mana tu? Allah macam makhluk dah. Macam makhluk perlukan rumah untuk tidur, untuk rehat. Allah perlukan rumah pula, perlukan istana pula untuk istiwa. Tak mungkin. Di sini kita kena pusing makna dia menguasai. Tak, itu dia. Dia kata, kita kata awak ni tak ta'azimkan langsung nas ni. Nas mengatakan demikian. Nabi pun tak kata banyak, sahabat pun beriman dengan nas itu. Kau pula boleh pusing dengan benda tu. Ini mentafsirkan Quran dengan akal ni. Kita kata ini akal ni. Ini adalah bahana daripada falasifah, pada filosofi, falsafah yang masuk pada Greek. Yang diterjemahkan ke bahasa Arab dulu, merosakkan akidah umat Islam. Itulah di antara kaedah yang pertama pada hari ini, kaedah emas yang perlu kita pegang untuk mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ta'zimkan nas, muliakan nas, letak depan Quran dan hadis. Yang kedua kaedah pada hari ini, kaedah emas yang perlu kita pegang, pastikan nas itu sahih. Nas dah ada, nas apa? Quran, hadis. Pastikan pula nas itu, hadis itu contohnya sahih. Macam mana nak tahu hadis itu sahih Ustaz? Datang kuliah Ustaz Huzaifah hadis. Datang rajin-rajin datang kuliah Ustaz Huzaifah hadis. Bapak dia pun nama hadis, tak kekuat hadis itu. Minta maaf Ustaz Huzaifah kalau tengok live benda ni, saya gurau je. Huzaifah bin hadis, ambil pula bahagian hadis dekat Madinah. Elok betul dia mengajar mustalahul hadis. Macam mana Ustaz nak tahu hadis sahih tidak? Ada 5 syarat, mesti bersambung, mesti siqah, mesti apa. Nanti belajar. Kenapa perlu hadis yang sahih? Kan? Soalan datang seterusnya. Kenapa kita kena pastikan hadis itu mesti sahih? Khabar itu mesti sahih, ilmu itu mesti sahih, dalil itu mesti sahih betul. Kerana Allah suruh, kerana Nabi suruh. Check and recheck. Fatabayyanu, check and recheck. Dalam Quran sebut, pastikan khabar itu 2 kali check. Belajar betul-betul, betul ke ni sahih ke tidak? Sahih. Dalam Quran contohnya suratul Isra. Dalam surah Isra kita bagi dalil lah kenapa perlu sahih. Surah Al-Isra, surah ke-17 ya. Pada ayat ke-36, siapa ada Quran boleh buka. iPad ke apa ke boleh buka. Saya mana-mana pun saya bawa juga. Hafal tak hafal pun kena bawa juga. Surah 17. Apa bunyinya tu? Pada ayat 36. Biar kita tak silap kan. Surah 17, suratul Isra, ayat ke berapa? 36. Kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang, makcik-makcik, adik-adik catat. Allah mengatakan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut, kata Allah. Jangan ikut benda yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, kamu tak tahu sahih ke tidak. Jangan ikut. Kalau sahih kena ikut, kan? Ya, pastikan benda tu kena sahih. Setiap kerana apa? Sebab apa? Innas sam'a, kerana pendengaran kamu itu, apa yang kau dengar orang sampaikan. Wal basara, apa yang kau lihat. Wal fuada, apa yang ada dalam hati kau, keyakinan kau. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah akan ambil pertanggungjawaban dia. Maka mesti pastikan dalil tu sahih. Besok kita boleh jawab, ni apa kau buat ni? Besok Allah kata, aku buat ni lah sebab ustaz suruh. Ada dalil dia.
Kan aku dah kata dalam kitab yang aku tinggalkan atas muka bumi ni, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad, semua itu akan ditanya oleh Allah SWT. Yang kita solat tu Allahu Akbar, tangan atas dada, mana? Ada dalil. Kita belajar kan? Sahih. Rukuk Allahu Akbar, tak sampai terlungkup macam ni. Tak rukuk macam ni sikit je kepala je ni Tak ada. Mesti lurus, kepala mesti lurus. Kalau tak bola pun tak jatuh. Mana dalil? Aku belajar hadis sahih. Mana jawab besok? Maka pastikan hadis itu, ayat itu betul kan? Ayat itu betul, bukan ayat macam orang putih buat. Macam orang putih buat. Ada seorang yang menyesatkan orang Islam, dia tulis surah Al-Muslimun. Kata ustaz tu, tolong buka surah Al-Muslimun ya. Budak-budak pun cari. Budak politeknik cari surah Al-Muslimun. Nampak sangat tak pernah baca Quran. Ustaz, tak ada ustaz surah apa ustaz? Kata, kalau orang putih, orang kafir, dia buat satu surah Muslimun, dia pandai bahasa Arab, dah tentu kau baca ni lah. Memang tak ada surah Muslimun tu. Al-Mu'minun ada kan? Suratul Mu'minun. Nampak sangat? Pastikan ayatnya betul, surahnya betul. Jangan kena kelentong. Check and recheck, pastikan sahih hadisnya. Kalau tak faham, kita bertanya kepada ahlinya. Itu dia maksud dia. Tanya, ustaz, macam mana? Nanti saya check balik insya-Allah. Ustaz check Albani punya. Oh sahih. Syuib Arnaud. Oh sahih benda ni. Tengok pula Ahmad Syakir Mesir. Ya sahih. Maka memang hadisnya sahih tuan-tuan. Pakarnya mengatakan demikian. Dengan dia punya kajian dia. Maka kita kena belajar. Pastikan nas itu sahih. Ini adalah kaedah yang kedua kaedah emas untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tanya sahih ke tidak, kita balon semua, maka pasti akan ada amalan-amalan yang palsu dalam perkara yang kita pegang, kita buat. Memang ada nas mengatakan bahawa akan jadi, akan datang, akan ada penyelewengan dalam hadis ini, kerosakan dalam hadis, di mana datang golongan-golongan penipu ini yang membuat hadis palsu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dah tulis dah bahayanya berdusta atas nama Nabi, sehingga Nabi mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih dan lain-lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta menggunakan nama aku tak kata, dia kata, aku kata, dia kata, aku kata, maka Nabi kata hendaklah dia booking tempat duduknya dalam neraka. Kenapa Nabi kata demikian? Sebab memang akan terjadi pembohongan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ramalan lagi dah ni. Ini memang wahyu. Nabi dah ditunjukkan perkara yang akan terjadi. Sebab tu Nabi memberi amaran pada zaman terbaik. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia wajib booking mana dia nak duduk dalam neraka, ambil tempat masing-masing. Booking wajib kau. Kalau booking tak wajib tak apa. Booking lah kalau masuk neraka, tak nak lah syurga. Tapi tak, booking. Alah, mana nak duduk, semua panas. Semua panas. Saya nak pergi umrah hari tu 15 hari bulan, naik mas Boeing. Bukan Boeing, yang 2 tingkat ke apa nama dia? Airbus. Ada sikit kerosakan. Sepatutnya saya bertolak pukul 10 pagi. 2 jam duduk dalam kapal terbang tu sampai pukul 12. Makcik-makcik, perempuan semua, hajar-hajar, abang-abang, aircon tak buka. Dia punya panas. Semua dah berpeluh-peluh kan, dengan baju ihram kan, menitik-nitik. Sabar, sebab ustaz-ustaz dah pesan, kalau nak pergi umrah, mulut kena jaga. Kalau apa-apa ujian, kena sabar. Kita pun ingat, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. 2 jam tuan-tuan, 2 jam. Semua. Sampai kita kata, Tuan Pramugara, bukalah pintu ni. Pintu tu buka, biar angin masuk. Buka pintu ni, biar angin masuk. Dia kata, tak boleh. Dia kata, tu pilot bos kita tak kasi buka.
Sebab enjin tengah berjalan. Enjin berjalan ni panas masuk tu. Macam nak mati. Saya cuma kata, ya Allah tolonglah, ya Hayyu ya Qayyum, dah panas dah tak larat dah ni, ya Allah. Semua lelaki perempuan budak kecil dah menangis-nangis. Orang hamil mengandung, pregnant, hitam, duduk pula depan-depan kita. Kipas pramugara duk kipas berpuluh-puluh dah. Mengandung. Itu tempat duduk yang kita dah booking. Langkau terbang tu, nak mati dah tu. Agak-agak kalau disuruh booking hell, apa kejadi kita ni. Tapi apa yang Nabi kata itu menunjukkan pasti akan ada benda itu akan terjadi. Sebab itu kita kena pastikan hadis-hadis palsu ni jangan dia tersebar, jangan kita amalkan. Kita kena belajar sungguh-sungguh. Syukur alhamdulillah, di antara pakar-pakar yang dimasukkan dalam AJK ataupun apa nama dia, Lajnah Penapisan Hadis Palsu Malaysia ni, Dr. Fatul Bari dan kawan-kawan dia, supaya kita beramal dengan nas yang sahih. Maka di antara amalan-amalan yang berlaku atas muka bumi ni kat Malaysia ni, amalan-amalan yang daripada hadis yang tak sahih, daripada hadis yang palsu, mungkar, dhaif jiddan. Amalan kita lah malam Jumaat baca surah Yasin. Ni perempuan kena faham ni, abang-abang semua. Pedih tak pedih, memang kena. Dulu kita semua buat, dah belajar. Rupanya hadis maudhu tentang baca Yasin malam Jumaat ada. Hadis yang memang dhaif jiddan ada. Mungkar ada. Kita kena belajar tu, mustalah tu. Di antara benda yang mengungkapkan benda ni, perkara ni, buku kecil yang ada kat kedai-kedai buku tu, Yasinan tu, buku hijau Ustaz Yazid tu, bacalah buku tu. Terperanjat kita. Palsu? Maudhu? Itu kita buat. Sebab apa? Sebab kita pada zaman dulu tidak ada kaedah mengkaji ni. Apakah hadis itu pastikan sahih dulu tu. Ada ke tidak? Tak ada. Kita tak ada benda tu, kaedah tu tak ada. Pastikan dulu, tasabbut, sahih ke tidak. Dan ustaz, guru-guru kita yang dulu pun, yang mengajar kita tak beritahu sahih ke tidak. Sebab dia pun kurang berkemampuan dalam ilmu hadis kan. Kekurangan dulu kan. Dia pun asal hadis dan kitab kuning pun dibaca. Tuan-tuan, ada hadis sallallahu alaihi wasallam, bacalah malam Jumaat, hajat akan dikabulkan semuanya. Kita pun ikut. Kita kata ini ada nas dia, bukan adat ni. Ini nas. Sebab itu kita tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin. Baca Yasin setiap malam Jumaat tu tidak ada. Yang ada seperti mana kita bagi tahu hadis tentang suratul Kahfi. Itu ada. Baca. Tapi jangan buat orang ramai pula. Nas dah betul, praktikal dia pula tak betul. Itu kan kita tengok pada poin yang ketiga insya-Allah. Jadi pastikan benda-benda ni sahih dulu. Jangan buat hadis palsu. Banyak lagi lah. Jangan amalkan hadis palsu, hadis dhaif, jangan. Baca Yasin malam Jumaat, apa lagi ya? Contohnya mengazankan anak baru lahir. Itu hadis palsu tu. Hadis palsu, hadis dhaif, hadis mungkar yang sudah pun ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali dalam kitab dia Sahih Al-Adhkar. Kan Imam Nawawi ada kitab Al-Adhkar, 2 jilid tu dah dijual. Beli kitab Sahih Al-Adhkar, dicek hadis-hadisnya balik, dipastikan sahih oleh Syekh Al-Muhaddis Salim Aid Al-Hilali, salah seorang murid terbaik Syekh Al-Albani daripada Jordan. Dia cek balik hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, ternyata di situ ada hadis yang dhaif dan sebagainya. Di situ diterangkan. Lepas ni kita tak adalah nak azan-azankan anak yang baru lahir. Memang pendapat tu memang ada khilaf, tetapi yang sahihnya, yang rajih, tidak ada azan dan iqamah kepada anak yang baru lahir. Kalau ditanya apa amalan dia, nanti dululah ambil saya jadi menantu. Bila kita dah ada cucu besok, kita ajarkan. Contohnya, itu saya gurau je. Itu kena ada bab lain. Kalau saya nak jawab semua tu kan susah. Ambil saya jadi menantu dulu, dia suami, ada anak, macam ni cerita dia. Marah rumah dengar. Baik dia tak tahu ada live lagi ni. Kalau tidak, habis.
Akan main abang kata. Depan orang, champion. Balik menikus. Baik. Itu bab nanti kita ceritalah. Dan kemudian antaranya amalan sapu muka lepas berdoa kan. Doa sapu. Macam tu lepas mayang, tepuk muka, tepuk dah sampai tepuk tengkuk, entah apa dia sapunya. Kita pun tak tahulah. Kita ni apa ni? Ustaz buat. Lah, tak ada tasabbut. Memastikan apakah amalan itu sahih daripada hadis yang sahih. Tak ada, kita pakai bantai je. Sahabat-sahabat tidak. Sahabat-sahabat kalau kita baca buku Mustalahul Hadis, bagaimana mereka mencari hadis, memastikan hadis itu sahih. Apakah kamu betul-betul mendengar daripada Nabi? Berbulan perjalanan dia. Dan ulama-ulama salaf yang lain, banyak contoh dia. Kalau kita sebut memang tak habis kuliah kita hari ni. Semua tasabbut. Betul kan kau dengar daripada Nabi? Satu hadis berjalan berbulan-bulan. Macam ustaz-ustaz kita cerita daripada mustalah-mustalah hadis, sirah-sirah. Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia berada dalam rumah, salah seorang sahabat datang bagi salam. Salam, kita bagi salam. Assalamualaikum. Umar dalam rumah. Sahabat tu kata, Assalamualaikum. Contoh dah dua ni. Assalamualaikum. Tak buka. Sahabat tu pun tak buka, dia pun cabut. Umar kenal siapa nama sahabat tu, siapa suara dia. Umar kenal, Umar cari dia. Umar keluar pergi rumah, Umar cari dia. Apa pasal kau balik? Lepas 3 kali kau bagi salam. Kita Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau kau dah bagi salam 3 kali dekat rumah tu, tak ada orang buka, balik. Umar kata, kau ada saksi tak? Tasabbut zaman dulu, nampak? Kau ada saksi tak yang mendengar perkara daripada Nabi SAW? Ada. Panggil 2-3 orang. Ni yang dengar. Betul. Maka baru dijadikan hadis. Nampak sampai begitu tasabbutnya para sahabat. Dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis diceritakan. Maka kita tak payah nak pergi jauh-jauh sekarang ni kan. Macam guru-guru kita kata, tak payah nak pergi Mesir, pergi ambil kat Tok Syekh tu hadis. Betul ke Nabi cakap? Tak. Buka internet dah ada, buka buku dah ada, situ dah ada. Datang mengaji je kan. Mudah sekali zaman sekarang ni. Pun tak nak tasabbut lagi, tak nak memastikan hadis tu sahih ke tidak. Dia masih lagi, ustaz cakap, ini bergantung betul orang Melayu ni. Ustaz kata, ustaz dan TV tu dia kata. Alah mak, memang ustaz tu cakap, tapi dia ada bawakan hadis sahih ke? Tak ada pula. Dia kata, memang benda tu sunnah. Dia kata, mak buatlah, benda baik, apa salahnya? Ini kaedah sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik, dah berapa kaedah kita hari ni? 2. Ada 3 lagi, ada 1 lagi. Ni 3 kaedah emas ni yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Yang pertama apa? Menta'zimkan, mengagungkan nas, dalil. Kena letak depan. Yang kedua, mesti memastikan kesahihan nas tadi. Tasabbut bahasa Arab. Yang ketiga ni penting. Al-fahmus sahih. Mesti dengan kefahaman yang betul. Itu dia. Nas kita dah ta'zimkan. Otak kita dah kita set betul-betul Quran hadis. Okey, dah betul, bagus. Kemudian kita pastikan dah tahu ni sahih. Kalau kita tak faham, tanya ustaz yang berpengalaman, yang boleh dipercayai, yang ada ilmu, yang jujur, dah tahu sahih. Kemudian yang ketiga, jangan pakai amal je. Mesti amalan itu berdasarkan kefahaman yang betul. Al-fahmus sahih, itu yang betul. Itu yang penting. Mesti ada kefahaman yang sahih. Perlu kepada kefahaman yang betul. Perlu kepada tafsir yang betul. Perlu kepada syarah hadis yang betul. Macam mana kita nak ambil kefahaman yang sahih? Kepada Quran sendiri. Satu ayat mentafsirkan satu ayat, maka dia melahirkan satu pemahaman. Mana nak ambil tu? Daripada Quran sendiri. Yang kedua, satu ayat ditafsirkan dengan hadis. Kefahaman yang betul diambil daripada Quran, diambil daripada
Hadis. Yang ketiga, kefahaman yang betul diambil daripada salaf. Salaf itu termasuklah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'. Ini semua salaf. 300 tahun yang pertama. Pergi ke awal, pergi ke tahun yang pertama. Itu dia salaf itu. Sebab sebaik-baik salaf itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, kata Nabi, fa ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik pendahuluan yang sahih adalah aku, kata Nabi kepada anaknya Fatimah. Jadikan aku sebagai contoh engkau, salaf engkau. Kemudian generasi kedua pula menjadikan sahabat sebagai contoh dia dalam memahami nas-nas agama. Sebab dia anak murid sahabat kan. Dia memang dapat tu terus live daripada Nabi. Dia faham Quran, dia faham hadis, sehingga para ulama mengatakan mereka adalah syuhada, mereka adalah saksi-saksi yang menyaksikan nuzulul Quran, zaman-zaman turunnya wahyu. Dan nama-nama mereka disebut di dalam Al-Quran, mereka diredai oleh Allah, disebut di dalam Al-Quran. Maka ilmu nak ambil dari siapa? Dengan pemahaman sahabat salaf itu. Jangan kita ikut orang lain pula. Ikut dia. Kefahaman yang betul adalah Quran dan hadis diikat dengan pemahaman para salaf, iaitu para sahabat. Salafuna as-salih. Baik. Banyak dalil yang menunjukkan supaya kita berpegang kepada faham salaf ini. Salaf ini adalah ahlu sunnah wal jamaah generasi pertama. Contohnya di dalam surah An-Nisa, yang dulu pernah saya bacakan di sini, surah An-Nisa, surah keempat di dalam Al-Quran pada ayat 115. Ada Quran buka. Ada Quran buka, ada iPad buka. Saya pun buka juga. Hafal pun kena buka, tak hafal pun kena buka juga. Sebab apa? Kita tak mau salah dan kita nak benda ni memang accurate. Ayat berapa tadi? 115. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang, menolak, meninggalkan, mencerca dan sebagainya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran, setelah jelas dalilnya Quran dan hadisnya dengan mukjizatnya, lalu mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka para ulama kata berhenti kat situ. Orang yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan orang mukmin. Siapa orang mukmin pada zaman Nabi? Para sahabat. Menentang jalannya para sahabat, menentang fahamnya para sahabat, menentang, menolak, meninggalkan manhajnya para sahabat. Nah, di situ menjadi dalil kita bahawa penting kita menobatkan Al-Quran dan hadis, mengagungkan dia, memastikan kesahihan dia, dan mesti difahami dengan cara apa yang difahami oleh para sahabat. Sebab orang yang mengikuti jalan yang bukan sahabat, jalan yang bukan jalan sahabat, faham yang bukan faham sahabat, manhaj, metodologi yang bukan metodologi sahabat, kata Allah, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu dalil daripada Al-Quran. Banyak lagi dalil. Kenapa kita kena ikut Al-Quran dan hadis dan faham para sahabat salaf ini? Contohnya dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah ke berapa? 9. Pada ayat ke 100. 100 ke ayat 9, ayat 100. Buka surah Taubah, surah ke-9 pada ayat ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang yang pertama-tama, yang mula-mula sekali di kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Sahabat. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang datang kemudian yang ikut manhaj mereka, yang ikut cara mereka beragama biihsan, dengan cara yang terbaik, maka Allah redha kepada mereka, dan mereka nanti redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi baik, nak jadi orang yang diredai, kena ikut jejak langkah orang yang diredai, iaitu manhaj para sahabat. Itu dia. Apa sahabat buat, kita buat. Apa sahabat tak kata, kita tak kata. Apa sahabat imani, kita imani. Begitulah seterusnya. Sahabat, orang yang paling pandai, yang paling faham dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis pun Nabi dah pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di fa'addu 'alaiha bin nawajid. Dalam hadis kita dah baca hadis ni, kita dah jumpa banyak kali, acap kali. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku, jejak langkahku, metodologiku, caraku, dan ikutlah sunnah para khulafa'ir rasyidin yang 4, yang bijak lagi terpimpin, cara mereka, pemahaman mereka, sunnah mereka, kebiasaan mereka, dan gigit apa yang mereka lakukan tu, sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Ini dalil menunjukkan kenapa mesti dengan pemahaman yang betul. Daripada mana nak dapat kefahaman yang sahih yang betul? Tidak lain dan tidak bukan daripada generasi yang pertama itu. Baik, seterusnya kita akan lihat mungkin yang terakhir, contoh penggunaan dalil yang sahih, kan, tetapi praktikalnya salah. Saya nak buat satu cerita ni, tapi cerita ni ada kaitan dengan Quran. Ini nas sahih, tetapi praktikalnya salah. Surah Al-Hajj. Buka surah Al-Hajj dalam Quran cerita ni. Surah 27 ayat 22. Surah 27 ke surah 22? Surah 22. Silap saya salah. Surah 22 ayat 27. Cuba tengok apa bunyi ayat 27. Ya. Wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ayat 27. Jumpa tak? Suratul Hajj, surah Haji 22 ayat 27. Wa'adzin fil nas. Ada orang nak pergi haji, sebelum dia keluar rumah dengan ihram dia, maka Bilal datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Melayunya lah. Kalau dia slang Arab sikit, Allah, dia gitulah. Wah, saya pun tengok, sebab saya hadir sekali, apa hal pula orang ni tua ni tak keluar rumah ni? Dia duduk tunggu keluar, tak keluar. Rupanya, mana Bilal ni, mana Bilal? Tunggu Bilal. Agaknya Bilal nak buat sambut dia keluar. Tak. Bilal tu datang, dia pun dekat depan rumah. Saya kata, apa hal ni? Ni belum masuk waktu solat. Sebab selama ni hidup saya dengan keluarga saya kan, kita cuba ikut sunnah, tak adalah benda-benda tu. Bila pergi ke kampung lain, tengok ada, terpanjat juga. Apa salah azan nak pergi semayang ni? Orang nak pergi haji, orang sini mungkin biasa kot kan. Ataupun dia bawa ke masjid orang tua tu, lepas tu dia semayang sunat, lepas tu nak keluar dia berhenti dulu. Bila keluar, Bilal azan dekat luar masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Kesan kalau Bilal tu baru balik daripada India, dia asyhadu an la ilaha illallah, macam tu lah bunyi.
Kalau dia ikut jamaah tu lah. Kita pun apa hal? Dia kata ada dalil. Wah, dalil mana? Engkau tak baca Quran. Surah Al-Hajj dia kata. Surah Al-Hajj 22 ayat 27. Kita pun buka. Kau tak nampak? Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan berazanlah untuk manusia yang pergi haji. Dia kata walaupun dia kata azin, di sini bukan azan. Ini seru bagi tahu kepada semua manusia kewajiban haji itu. Tapi dia bukan suruh Bilal kampung kita. Dia guna hadis, ayat betul tau, tapi pelaksanaan dia salah. Ini cuba tengok ayat di atas. Buka ayat di atas, ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ini cerita tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim bila dah siap Kaabah tu dibina, kemudian Allah kata, Ibrahim, kau seru semua manusia pergi haji. Dia kata, ya Rasul, ya Allah. Dalam satu riwayat hadis kan, athar dalam riwayat, dalam tak silap saya dalam Ibnu Katsir ada. Dia kata, macam mana aku nak seru semua manusia, suara aku ni tak sampai, lemah, manusia lemah. Dia tak mungkin, haji, sampai mana suara tu. Tapi dalam cerita riwayat tu Allah kata, tak mengapa, kau seru je, kami akan sampaikan suara kau. Sampaikan, dakwah lagi kan. Itu maksud dia. Manusia, makhluk Allah, hamba Allah, kita wajib pergi haji, keliling Kaabah, Safa Marwah dan sebagainya kan. Tapi Safa Marwah zaman Nabi itulah, zaman Nabi Ibrahim tu. Maka maksud azan di situ seruan supaya mengerjakan haji, bukan suruh melalak menjerit pergi azan depan halaman rumah orang tu. Ini masalah orang kampung kita ni. Orang Bukit Katil kena berubah, orang Melaka kena berubah, orang Malaysia kena berubah. Pastikan kefahaman kepada dalil tu betul, barulah pelaksanaannya diterima oleh Allah SWT. Itu Quran tu. Dia pula nyalah kita, kau tak nampak azan. Dia kata, mak you mesti mana kau belajar ni. Yang seterusnya, di antara kesalahfahaman dalam masalah pelaksanaan ini, yang silap, jadi benda tak betul, adalah dalam surah Al-Ahzab. Saya catat benda ni untuk kita semualah. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 41. Ada ayat yang berbunyi, fadhkurullaha zikran katsira, dan hendaklah kamu semua berzikir kepada Allah dengan zikir yang begitu banyak. Kemudian disambung pula dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 surah ke-8 pada ayat 45. Ada di situ ayat yang menyebutkan berbunyi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu banyak-banyak kepada Allah, moga-moga kamu menjadi orang yang sukses, yang berjaya. Dia kata, inilah dalil yang menyebabkan kami menubuhkan tarikat zikir. Ini dalil kami. Dia kata, puak-puak Wahabi membenci zikir. Dia kata, ke situ pula perginya. Geng-geng ni, sesat ni, dia benci zikir, sedangkan Allah suruh zikir banyak-banyak. Maka dengan inisiatif ini, kami pun kumpulkan orang kampung, kami zikir, nak lagi syok tutup api. Betul tak? Kalau terang-terang ni tak apa-apa, zauk dia kata. Dia tutup api, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, ya Allah. Itu mau kena tanya Cikgu Zaidi. Saya sebut dalam rakaman ni, dalam live ni hari ni, biar orang tanya dia, apa cerita Cikgu Zaidi? Khalifah ni yang main. Gua Cikgu Zaidi minta maaf, itu pengalaman. Sampai kita tengok kan, ditayangkan oleh ustaz-ustaz kita dalam internet, dalam YouTube, sampai tercabut serban dia, terpelanting, dia zikir, terpelanting. Lepas tu seorang tu bangun jadi macam ayam, pergi kat tiang, head banging, Allahu Akbar. Saya kata, ini treasure mana ni?
Hai, teruknya zikir berjamaah ramai-ramai ya. Al-Anfal ayat 45. Dia kata ini dalil kami ni. Zikir berjamaah tak salah, ramai-ramai, kuat-kuat tutup api. Kita kata, apa hal pula macam ni? Kita tanya dia, awak ni betul tak betul? Betul lah. Betul lah. Ustaz ni cakap tadi kan, perkara pertama kita kena takzimkan Quran. Betul. Yang kedua, pastikan dia betul. Memang betul ayat Quran. Yang ketiga, faham awak ni tak betul. Sebab apa tak betul? Betul Ustaz, Quran Ustaz. Kita kata tak betul. Sebab ayat ni turun pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan maknanya, praktikalnya kepada para sahabat. Para sahabat orang paling pandai tentang Quran. Tak ada pula Abu Bakar buat tarikat Naqsyabandi. Tak ada pula Umar buat tarikat Ahmadiyah. Tak ada pula Uthman bin Affan buat tarikat Uthmaniyah. Tak ada pula Ali pula buat tarikat Alawiyah. Jika ramai-ramai masing-masing ada pengikut dalam gelap. Jadi kalau begitulah pemahaman awak ni, saya kata kepada seseorang dulu, telah membodohkan para sahabat. Telah memperbodohkan para sahabat. Takkanlah saya bodohkan sahabat. Iyalah, sahabat tak faham sebagaimana kau faham, kau lebih pandai, saya kata. Takkah itu namanya sahabat bodoh? Dia kata, tak. Saya kata jangan begitu. Ayat-ayat, hadis-hadis ini pemahamannya kita tengok dulu kepada kefahaman para sahabat. Apakah mereka zikir sampai tercabut sorban sesungguhnya kata Talhah bin Zubair, aku telah melihat Umar tercabut serban dia, lalu dia berdiri, dia berjoget kerana zauq dan kerana fana. Mana nas dia? Mana? Yang buat tu untuk guru kau dengan kau aja. Terkedu duduk. Saya rasa ustaz ni kena bertobat lah. Kata saya rasa awak ni kena bertobat lah. Kena buat solat taubat banyak. Apa pula saya pula? Awak lah kena taubat banyak. Sebab awak dah salah faham tentang ayat ni. Asal ada zikir, ada bunyi banyak, zikir banyak, dia pun sapu. Dia kata inilah dalil kita berzikir. Subhanallah. Lepas tu, itu mula-mula dia tak pakai muzik kan. Mula-mula dia huha dulu. Kiri kanan. Ni Yahudi ni. Ni Yahudi. Kita duk hentam Yahudi dalam masjid, rupanya kita buat perangai dalam masjid. La ilaha illallah, la ilaha. Ini Yahudi. Tak boleh, goyang tak boleh. Nak zikir, la ilaha illallah, subhanallah. Tenang. Jangan goyang. Lepas tu tentang zikir ni apa saya nak kata tu dah lupa dah. Kat mana saya berhenti tadi? Yahudi. Sebelum Yahudi tu apa? Sebelum Yahudi tu apa saya cakap tadi? Zikir menari. Ahsanta ya ustaz. Ya doktor. Ahsanta, barakallahu fiik. Jadi bermula daripada kesalahfahaman, fahaman al-fahmu sahih tu tak ada. Dia mula pakai Quran, pakai hadis, ikut cara dia sendiri, pemahaman dia. Mula-mula dia zikir bising-bising goyang badan. Lepas tu zikir tutup api. Lepas tu zikir pakai alat muzik. Tengoklah berapa tu ada band Al-Farabi band ke apa tu. Main gitar, main bass, main drum. Allah, la ilaha illallah. Jeng. Benda Roma Irama. Pernah tengok Roma Irama? Saya duduk sana 5 tahun belajar pesantren. Wah, sesekali buka TV tu kan, masa kita tengah makan kat Dewan TV, tengok Roma Irama tengah sambut apa? Malam Kemerdekaan. Dengan gitar, baju putih Islamik, penyanyi latar pakai tudung putih macam telekung mau pergi umrah tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kejang. Saya kata wah parah. Indonesia kalau belajar salah lubuk jadi Roma Irama gitu. Quran dinyanyikan, hadis dinyanyikan, zikir pakai alat muzik. Kan ada pemuda-pemuda dalam rakaman pakai alat muzik zikir. Zikir tu. Lepas ni saya tak tahulah apa jadi pula pada zikir, innovation dia. Kerana salah dalam memahami nas itu. Maka
apa dalil, apa kita punya kaedah emas yang 3 hari ni? Yang pertama, agungkan nas. Yang kedua, pastikan betul sahih. Yang ketiga, mesti dengan kefahaman yang sahih. Kalau tidak ada nas sahih pun, buat cara kaifiat tak betul pun tak jadi. Maka saya rasa inilah 3 benda yang kita kena pancangkan dalam hidup kita, dalam masalah bagaimana kita nak mencontohi Nabi dengan betul. 3 benda emas ni, 3 kaedah emas ni bukan susuk emas. Ingat tu, susuk masuk sini, jangan masuk neraka ni. 3 kaedah emas ini tusuk dalam kepala otak kita, masuk sampai bila-bila jangan tanggal. Lepas ni tak mau lagi. Ustaz cakap, Ustaz kata, saya cekik dia nanti. Saya sudah melepaskan tanggungjawab. Jadi sebab itu, apa yang kita katakan di antara apa yang kita pelajari hari ini, memang memahami, kita nak tunjukkan bahawa kita hari ini kita dapat faham bahawa tak semua orang mengaku dia itu ikut sunnah, tetapi dia berada di jalan yang betul. Tak semua orang kata saya ni orang sunnah. Tak semua orang itu berada di atas landasan yang betul, kecuali dengan mempraktikkan 3 kaedah emas ni. Okey? Bukan susuk emas 3 kaedah emas, cucuk dalam kepala. Bila cucuk dalam kepala, susuk emas ni susuk emas pula. Kaedah emas ni dapat masuk syurga, insya-Allah. Sampai situlah hari ni. Kalau panjang lagi, tapi tadi ada kuliah, hari ni ada kuliah lagi kan, ada kuliah lagi. Saya pun rasa macam nak pensan. Tolong saya cepat. Macam ya tontel pula. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan, perbincangan nak tambah, saya buka. Kalau tak ada, cukuplah sini. Kesianlah saya. Wabil nak tanya, Wabil? Ni Abu Wabil, itu Wabilnya. Bapak Wabil. Okeylah, jadi insya-Allah saya rasa jelas lah untuk hari ni. InsyaAllah jelas. Nanti kalau ada apa-apa, tanyakan pada sesi yang ke-6 pula. Sebab kita punya sesi ni makin mencabar ni. Tapi lulus 12 kelas ini, keluar insyaAllah dengan manhaj yang betul, dalam memahami kaedah yang betul, insyaAllah. Jadi syukur Alhamdulillah kita natawaqqafu, kita berhenti dulu ila huna, sampai di sini. Kita bacakan tasbih kafarah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.